Dan seterusnya, hari ini pemukiman Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-21 bermula. Ia akan memberi beberapa tumpuan utama kepada perkembangan yang perlu diperhalus agar proses pelaksanaan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC berjalan lancar. Malaysia menggalas tugas berat tahun ini dalam memastikan pelaksanaan AEC dapat direalisasikan penghujung tahun ini dan visi pasca 2015 juga perlu dititikberatkan. Bersama wartawan Lim Feng Feng yang kini berada di Kota Baru, Kelantan untuk mengupas lebih lanjut. Terima kasih Hazel di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya sekali lagi langsung dari Hotel Renaissance Kota Baru, Kelantan. Seperti yang dinyatakan Hazel sebentar tadi, pemukiman Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-21 kali ini akan memberi beberapa fokus utama bagi melangsungkan AEC dan seterusnya merangka hala tuju jelas visi dan pelan ekonomi pasca 2015 ASEAN. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenainya, bersama saya ketika ini Tan Sri Dr. Muhammad Munir Abdul Majid, Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami. Baik Tan Sri, pemukiman Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-21 memberi penekanan tentang penyepaduan ataupun integrasi standard, prosedur dan proses perdagangan antara negara ASEAN. Apakah kelebihan yang bakal dinikmati menerusi integrasi ini? Ini adalah satu tanggungjawab Malaysia sebagai pengerusi ASEAN untuk menentukan pengumuman penubuhan ASEAN itu adalah satu realiti dan satu yang mempunyai tulang belakang yang tidak menjadi satu perkara yang tidak begitu dinamis ya. Jadi terpulanglah juga kepada menteri-menteri lain untuk memberi kerjasama kepada Malaysia dalam Malaysia memberi kepimpinan ini. Ada beberapa perkara masalah yang masih tertimbul di antara negeri-negeri ASEAN dalam menentukan penubuhan AEC, terutama sekali dari segi halangan-halangan bukan tarif ya yang masih terada. Jadi beberapa halangan ini harus kita hapuskan atau kemaskinikan dan ini akan menjadi sesuatu debat yang hangatlah di mana. Jadi dari pihak swasta kita nyatakan bahawa jika sesuatu agreement perjanjian telah dibuat ia harus ditepati ya. Janganlah kita bercuba nak avoid agreement itu. Umpamanya jika ada lori-lori membawa barang dari satu negeri ke satu negeri yang lain, janganlah menjadi suatu halangan ya, bukan tarif di mana barangan itu harus kita membawa dalam lori negeri yang baru sampai itu dari negeri yang pendatang dari negeri yang pendatang. Ini adalah halangan kerana kalau kita nak membawa barang-barang itu menerusi 4 negara 4 kali nak tukar susah ya. Janganlah barangan itu pula dinyatakan label dia tak sesuai ya. Label tak sesuai kena tukar label 4 kali, macam mana nak jual ya, macam mana nak mendagang ya. Jadi perkara-perkara yang simple seperti begini menjadi pengalaman pihak swasta dan kita rasa halangan seperti begini harus dihapuskan. Kita akan membuat beberapa cadangan untuk memberi sokongan kepada Malaysia dan seterusnya kepada penentuan penubuhan AEC yang ada realiti dan bermakna. Kita juga akan menentukan orang ramai mendapat manfaat dari AEC. Sekarang ini mereka tak terasa ASEAN. Bagaimanalah kita nak menentukan mereka rasa apa itu ASEAN? Umpamanya ada lane di airport yang tertentu untuk menentukan orang ASEAN dapat lane yang tertentu. Umpamanya kita mahu pihak swasta dapat pergi dari satu negeri ASEAN ke satu negeri ASEAN yang lain menggunakan ASEAN Business Travel Card. Ini akan membuat bisnes lebih berkembang.
Dan kita juga menentukan pelajar-pelajar dapat pengalaman di negeri-negeri ASEAN yang lain. Ini pada masa depan akan menentukan mereka terasa ASEAN itu, mereka mengetahui ASEAN, dan ini akan mendatangkan faedah dalam kita menentukan penyantuman di ASEAN. Okey, baik, Tan Sri pernah menyatakan juga perhubungan ataupun networking amat penting dalam merealisasikan AEC pada penghujung tahun ini. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan lebih lanjut apakah usaha yang perlu dilakukan bagi memastikan perhubungan terutamanya di negara seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan juga Vietnam dapat dipertingkat untuk melancarkan juga proses AEC. Ya. Bahasa kadang-kadang menjadi satu halangan. Umpamanya mereka tidak begitu fasih dalam bahasa Inggeris yang digunakan sebagai bahasa resmi di ASEAN. Tetapi kita dapat menentukan mereka tak terasa teranggap-anggap bila bercakap dalam bahasa Inggeris jika kita bercakap dengan mereka lebih. Umpamanya di Renaissance ini, Datuk Seri Mustafa Mohamad, saya fahamlah salah satu tujuannya ialah untuk mengadakan suatu perjumpaan secara relax. Saya tahu mereka akan makan durian, pergi rantau panjang dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih bermesra di antara satu dengan sama lain. Jadi kalau kita mengadakan perjumpaan sebegini dengan lebih susah kita nak jumpa sekali-sekala, tapi kita menentukan bila kita berjumpa, kita janganlah formal sangat. Kita juga harus adakan aktiviti yang lebih relax, dan lama kelamaan kita akan berasa relax di antara satu dengan lain. Jadi kita juga harus bercakap lebih menerusi telefon. Telefon tu sekarang ini senang diguna dari mana-mana sekali. Kita harus datang menyambut satu pemimpin dari negeri lain datang ke negeri kita juga harus pergi ke negeri mereka. Ini perkara-perkara biasa untuk menentukan ada networking. Dulunya kita 5 negara ASEAN. Senang kerana mereka semua tahu, kenal satu sama lain. Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina. Lepas tu termasuk pula Brunei, dan kemudiannya CLMB lah. CLMB ini berlain sikit. Jadi dia slow sikit. Dia terbelakang sikit. Dia sensitif sikit. Ini perkara-perkara yang kita harus ambil kira dalam menentukan jentera ASEAN bergerak dengan satu padu. Jadi kita mesti memberi masa, memberi occasion dan fungsi dan tertentu. Dah lama dah juga mereka menjadi ahli dari tahun 95 dulu dah sekarang ini dah 10 tahun dah lama juga. Jadi mereka pun haruslah bereaksi. They have to respond dengan cara-cara kita nak nyatukan ASEAN ataupun mengadakan AEC ini. Dan bagaimana pula dengan teknologi di 4 negara itu, sedangkan 6 negara ASEAN yang ada ketika ini lebih ke depan dari segi teknologi, tetapi di sana mungkin baru sahaja yang ingin dibangunkan. Ada apa yang perlu dilakukan? Teknologi sekarang lebih murah dan lebih cepat. Jadi umpamanya negeri Myanmar, dulu internet tak ada langsung. Dulu nak gunakan telefon bimbit pun punya susah. Sekarang senang di Burma. Itu bukan dulu lama sangat. Kita hanya memandang kembali dalam masa kurang 5 tahun dah telah meningkat. Jadi saya rasa teknologi akan meningkat dengan cepat. Lebih cepat daripada teknologi meningkat di Malaysia umpamanya. Ini akan menentukan
taraf mereka akan sampai ke sama taraf tidak lama lagi. Tetapi yang lebih perlu ialah dana untuk meningkatkan teknologi. Dana ini akan datang ke negeri-negeri besar seperti Myanmar, umpamanya Indonesia, kerana mereka ada pemasaran yang besar, pasar yang besar. Ada orang akan tertarik jikalau sistem ekonomi, sistem politik, sistem legal sistem mereka, taxation sistem mereka teratur. Itu terpulang kepada mereka. Mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk menentukan investment datang. Dan janganlah tergapa-gapa kerana tunggu kami dulu, kami tak dapat. Mereka juga harus membuat beberapa inisiatif yang tertentu. Jadi secara keseluruhannya Tan Sri, apakah yang kita akan peroleh menerusi pemukiman kali ini? Menerusi apa tu? Pemukiman kali ini. Kita akan, saya rasa, menentukan apakah akan diumumkan, dibawa kepada pemimpin-pemimpin bila mereka berjumpa di Kuala Lumpur dan Langkawi pada bulan April yang akan datang. Ini harus menjadikan satu benda yang ada konten, isi, ada isi. Saya akan dapat tahulah, saya akan dapat peluang untuk membuat suatu presentation kepada mereka, dan saya boleh rasa apakah kedudukan mereka, apakah pendapat mereka, dan saya boleh rasa lebih baik selepas saya dapat peluang itu pada pagi esok. Ya. Okey, terima kasih Tan Sri. Okay, sama-sama. Dan setakat itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda di Kota Baru, Kelantan ketika ini. Teruskan bersama kami untuk perkembangan selanjutnya dan kembali ke Angkasa Puri bersama Hazel. Silakan.